Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini sambung pengajian kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah. Berhenti dekat muka surat 6, Jawi, Rumi 12 Rumi 6. Kat mana Jawi tu? 3, 4, 5 daripada atas. 5 daripada atas. Rumi tu sebelum masuk fasa baru dah. Tapi sebelum masuk apa nama yang tengah-tengah tu. Maka jika tiada meniat, kat situ. Maka jika tiada meniat, ia akan jadi imam. Maknanya kita kebiasaan makmum berniat mengikut imam ni, dia akan habis satu apa dia panggil, bukan perenggan satu tu untuk masuk syarat yang kedua. Syarat pertama sepatutnya habis, lepas tu syarat kedua, lepas tu syarat ketiga sekali, tapi yang lepas ni tak habis syarat yang pertama. Kenapa biasanya habis lah dalam masa 55 minit hingga sejam. Tapi tak habis yang lepas. Lepas tu dia jadi tengah-tengah. Sepatutnya habis tau, sepatutnya. Mungkin ada soalan ke apa itu, tak ada. Saya tak ingat. Ada soalan ke? Oh, itu yang jadi tak cukup masa tu. Baik, jadi kita berhenti kat tengah-tengah. Kita paksa ni ingat baliklah apa cerita ni. Kita sedang membahaskan syarat sah qudwah. Syarat sah qudwah. Qudwah ni ikutlah ataupun jadi makmum. Syarat sah jadi makmum. Syarat sah jadi makmum ada 12. 12 ni kena patuhi. Makmum kena patuhi. Kalau makmum tak patuh, mana-mana satu batal makmum. Batal makmum Batal solat makmum. Batal solat makmum. Ya, batal solat makmum, bukan batal pahala jemaah. Kalau batal pahala jemaah okey lagi, sah. Cuma 27 jadi 1. Yang ini tak buat 12 ni, batal solat terus. Maknanya kena sembahyang balik. Sia-sialah datang. Yang pertama, makmum tadi kena niat ikut imam. Yalah, nak jadi makmum kena niat makmum. Dan niat makmum tu bermula boleh daripada takbiratul ihram. Allah, itu kita masuk sekali niat makmum. Sedangkan kita tahu ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, wajib niat qasad ta'arud ta'in, sahaja sembahyang fardu subuh. Untuk niat makmum tambah lagi satu, makmuman kat situ. Bermulanya boleh di situ. Sehingganya imam rukuk, sebelum dia rukuk wajib dia niat makmum. Cuma kalau nak dapat pahala 27, pahala jemaah, kena niat dalam takbir juga. Kalau tak niat dalam takbir makmum tadi tu, maka tak dapat 27, dapat 1 saja.
Walaupun sembahyang sah. Kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat wajib niat aku sembahyang fardu Jumaat makmum ataupun imam. Itu wajib dalam takbir. Wajib dalam takbir. Tapi kita akan buat semua dalam takbir. Tapi hukumnya berbeza sebenarnya. Saja aku sembahyang fardu subuh, tak boleh letak luar takbir. Mesti dalam takbir kan? Tak boleh luar. Cuma makmum boleh dalam takbir, boleh luar takbir. Luar tu maksud habis Allahu Akbar. Kat situ kat ra tu kan. Ataupun masa baca Fatihah pun boleh. Cuma dalam takbir dapat 27, luar takbir tak dapat 27. Kalau solat Jumaat, dalam takbir dapat Jumaat, luar takbir batal terus, tak sah terus sembahyang Jumaat. Dan lepas tu kita bahas solat muaddah, solat ulangan, kita bahas solat jamak kerana hujan, solat jamak kerana sakit. Itu pun kita bahas secara ringkas je lah sebab tak ada dalam kitab kita. Habis. Dan dia kata bila begitu, bila kita dah faham macam tu, jika makmum tak niat jadi makmum, dia tak boleh ikut imam lah. Tu munafik nama tu. Tak niat jadi makmum, tapi tak niat jadi makmum, tak niat dia tu imam, tapi ikut dia. Tak boleh. Batas sembahyang. Kalau nak ikut dia tu imam, kena niat makmum lah. Tak niat makmum tak boleh ikut dia. Okay? Dan kalau ikut juga batal jika dia tunggu lama. Contohnya dia habis baca Fatihah, imam dia, bukan imam dia lah, dia tak niat makmum, baca surah, dia pun tunggu aja. Kita tanya dia kenapa tunggu? Imam tak rukuk lagi. Imam apa kau tak lantik dia jadi imam? Maka batal. Jadi nak tunggu walaupun surah, dia kena niat makmum. Lepas tu bolehlah tunggu. Macam biasa lah, kita duduk tunggu imam rukuk. Contoh sujud. Imam dah sujud, dia pun sujud, Subhana rabbiyal a'la. Tiba-tiba imam tak bangkit lagi. Dia dah Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dia pun tunggu je. Tanya dia, bukan tanya lah, ini buat perbualan. Kenapa tak bangun duduk di antara dua sujud? Imam tak bangun lagi. Lah, niat makmum tak? Tak niat makmum tu bukan imam. Apa tunggu? Tak boleh kot, tak boleh. Lama sikit je, batal sembahyang kerana dia tunggu. Macam mana nak bagi juga tak batal? Dia kata kena buat atas jalan kebetulan. Berlakon macam atas jalan kebetulan. Macam mana? Dia Subhana rabbiyal a'la 3 kali dah. Imam tak bangun, bukan imam dia lah, imam yang dia lakonkan jadi imam tadi tak bangun lagi. Dia pun Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la sampai 5, 7, 9, 11 kali. Tanya dia balik, kenapa banyak kali ni? Aku baca. Kenapa tak bangun lagi? Sajalah nak baca. Padahal niat ada satu lagi, iaitu nak tunggu imam bangun. Sebab kalau dia bangun awal-awal, nampak pelik pada orang. Jadi dia pun baca banyak kali. Dia atas jalan kebetulan. Boleh. Imam baca surah, dia waladhdallin amin. Imam tengah baca surah. Tak boleh tunggu. Kalau tunggu batal. Dia tak niat makmum. Macam mana? Buat konon-konon baca surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca. Habis tu imam tak rukuk-rukuk lagi. Buat lagi. Baca lagi. Qul huwallahu ahad. Betul orang tanya, kenapa tak rukuk? Baca surah. Padahal sebenarnya nak tunggu juga. Itu tak apa. Tu maksudnya atas jalan kebetulan. Cuma pelik lah buat kerja apa. Itu dah duduk kat belakang, niat je lah makmum. Dah lah tak dapat 27 kan. Cuma nak bagi tahu hukum. Dia kata, jika mengikut ia atas jalan kebetulan, buat konon-konon, atau kemudian daripada menanti yang pendek, ataupun dia tunggu tapi tak panjang. Contohnya imam dia waladhdallin amin, Allahu Akbar, imam dia pun Allahu Akbar. Dia tunggu juga ada 1-2 saat tu, tapi pendek. Tak ada masalah lah. Dimaafkan sebab pendek. Jika dia tak niat makmum. Ini sekadar kita nak tahu hukum saja. Dan kita ada cuba cari masalah. Biasanya macam mana boleh terjadi macam ni? Macam contoh dia bergaduh dengan imam tu kan. Jadi bila imam ada 2, ada 3, tiba-tiba imam tu dia bergaduh, dia tak suka. Dia masuk-masuk, dah duduk kat saf pertama, tengok-tengok, oh imam ni, imam yang aku tak suka ni. Dalam jadual imam lain. Nak ke belakang dah pelik dah. Orang penuh dah 3-4 saf kat belakang. Buatlah masalah. Imam takbir, nak jadi pelik, dia pun takbir juga. Tapi dia tak niat nak ikut makmum sebab dia tak suka. Contohlah. Kita buatlah masalah macam mana pun. Atau tengah-tengah semayang dia mufaraqah. Mungkin dia kata imam tak sah. Makmum lain kata imam sah. Dia je seorang kata imam tak sah. Bila dia kata imam tak sah, atas alasan dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut. Walaupun hakikatnya imam sah. Dia yang kata imam tak sah. Tak kisahlah. Bila dia berpegang kata imam tak sah, dia tak boleh ikut. Kalau dia ikut, dia batal. Walaupun hakikatnya imam sah, dia je kata gitu. Kalau imam tu tak sah,
Makmum kata imam sah. Makmum ikut, makmum sah walaupun imam tak sah. Pak, poin apa saya nak sebut kat sini? Untuk kita ikut imam, kita kena berpegang, kita kena beriktikad, kita kena kata imam sah. Jika imam betul sah, maka kita sahlah juga. Jika imam tak sah pun, hakikatnya yang kita tak nampak lah, ada apa benda-benda apa-apalah, kita tetap sah, kita makmum tetap sah. Sebab kita yakin imam sah, walaupun hakikatnya imam tak sah. Lepas pada tu baru tahu imam kata gini, kita, oh rupanya tak sah tadi imam, makmum tetap sah juga. Tapi kalau imam sah, makmum kata imam tak sah atas sebab dia, suka hati dia lah, nak kata dia adalah sebab-sebab dia, dia ikut juga, tak sah makmum ni. Dia kena mufarakah, dia kena sembahyang sendiri. Walaupun hakikatnya imam sah, dia je kata tak sah. Sebab jadi untuk jadi makmum, dia kena kata, dia kena berkeyakinan bahawa imam itu sah. Kalau dia berkeyakinan imam tu tidak sah, dia ikut, makmum batal. Lepas habis sembahyang, dia tanya, imam tu kata gini-gini, oh rupanya imam sah, aku salah faham. Tetap juga makmum tadi dah batal. Habis kat situ. Jadi bila dia mufarakah atas sebab-sebab tertentu tengah-tengah rakaat kedua ke rakaat ketiga ke, tapi kalau dia sembahyang jadi pelik, lebih lain pada orang, dia pun buat atas jalan kebetulan. Pertama nak elak fitnah, yang kedua pelik pada orang, nanti orang pakat-pakat tanya kenapa. Jadi masalah, dia pun buat atas jalan kebetulan dengan syarat dia tak boleh tunggu. Kalau nak tunggu, buat macam konon-konon baca lah. Buat baca lah, baca surah, baca apa, wirid panjang-panjang. Janji imam rukuk je baru dia berhenti baca, dia rukuk. Jadi dia ada dua sebab lah. Pertama nak tunggu, yang kedua sebab nak baca. Maka kita boleh tanggung kata tak batal kerana aku nak baca. Walaupun dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar, imam rukuk, dia pun rukuk juga, tak habis. Kulhu kerat dua, walaupun janji jangan diam. Kalau dia tu pendek 1-2 saat, agak-agak tunggu, maaf lagi. Kalau panjang, tak maaf. Panjang tu boleh kita kata 3 saat, 4 saat ke. Itu pun saya letak saat tu, dia masing-masing agak-agak lah, agak-agak. Habis, itu yang lepas Ini kelemahan kalau berhenti bukan dekat stesen tu. Dia rugi 5 minit. Salah 10 minit lah. Sebab nak ingat balik cerita apa yang lepas ni. Baru masuk yang hari ni. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Maka jika tiada meniat ia akan jadi imam, imam tak nak niat jadi imam, boleh tak? Kita dah tahu dah, makmum tak nak niat jadi makmum, maka dia tak boleh ikut imam kan? Batal kan? Imam macam mana? Adakah begitu? Tidak, tak sama imam dengan makmum. Maka jika tiada meniat ia akan jadi imam, hasil bagi makmum fadilat tiada bagi imam. Makmum sah, imam tak niat imam, makmum kena niat makmum, kita dah tahu dah tadi. Imam tak dapat 27, makmum dapat 27. Kalau ikut kaedah yang sama, kalau makmum tak niat makmum, ikut imam batal kan? Imam kalau ikut kaedah yang sama, imam tak niat imam, ada orang ikut dia, batal jugalah. Tapi tidak, imam tak niat imam, sampai ke sudah tak niat, tetap juga imam sah, tapi dapat 1. Makmum tetap dapat 7, sebab makmum niat makmum. Okay. Kerana itulah tidak perlu untuk mencuit bahu imam yang dia sembahyang seorang ni, tak perlu mencuit bahu imam. Kan ada kan, kalau takbir lepas tu dia cuit, kena gaya masih lagi tak batal lah, walaupun tidak dituntut. Silat-silat haram, berdosa. Nak cuit, pertama cuit itu tidak dituntut kan, Allahu Akbar cuit kan, tidak dituntut. Jika dia cuit dulu baru takbir, hukumnya haram. Sebab dia tengok, oh nak jadi makmum kat belakang, macam solat sunat ke apa kan, dia lambat ke kan, dia pun cek kat belakang. Ataupun makmum tu masbuk, dia tambah rakaat, dia duduk, dia lagi lambat, dia lagi teruk pada masbuk tu. Lambat sungguh. Dia nak jadikan masbuk tu imam, dia pun cek Allahu Akbar, hukumnya haram. Sebab dia cuit dulu. Kalau dia Allahu Akbar baru cuit, hukumnya tak haram. Cuma masih juga tidak dituntut. Tak perlu pun. Sebab kalau imam tak niat imam pun, tetap imam dapat 27. Bukan. Kalau imam tak niat imam pun, tetap imam sah. Betul. Makmum tetap dapat 27. Jadi buat apa beritahu dia? Nak suruh dia kuat sikit, Allahu Akbar. Nanti kan kita sujud-sujud lama, tahu-tahu dia dah bangun kan. Tu. Tak apalah. Kalau macam tu pun, bila satu sama satu,
dia semayang seorang-seorang, makmum nak duduk kat belakang, seorang, dia kena duduk rapat-rapat. Dia bukan duduk belakang. Tumit dia, imam ni, makmum sini. Dekat aja. Bila sujud, dekat sangat. Kalau dia kata, Allah Akbar, Allah, walaupun perlahan dengar. Malah ketika sujud boleh nampak dia tangan dekat tepi tu. Jadi tak perlu nak kuatkan pun. Tapi kalau kuat kamu, boleh. Jadi, kerana itu tidak dituntut untuk cuit. Habis tu macam mana? Nak bagi tahu dia sangat, takbir kuat sikit. Allah, memang kita takbir ihram tu kuat sikit. Kan nak masuk niat. Allahu Akbar. Kita duduk pula, telinga kita, mulut kita dengan telinga dia, sejengkal ada kot. Dia duduk sini kan? Sejengkal lebih. Takkan nak dengar ada orang kat tepi. Tengok, apa hal dia ni? Apa hal ni? Niatlah nak naik imam. Imam lepas pada tu. Jadi tak perlu cuit sebenarnya. Tak perlu cuit. Okey, itu pertama. Yang kedua, bila cuit, dia jadi macam ganggu lah. Ganggu orang sembahyang. Yang kata, kenapa kata tidak haram jika takbir dulu baru cuit? Kenapa tak haram? Sebab dikiaskan daripada nak tarik makmum kat depan pergi ke belakang. Makmum dengan makmum cuit je. Makmum nak jadikan dia imam tak ada cuit. Makmum nak cuit makmum baru ada syariat itu. Iaitu saf dah penuh, saf kedua ketiga ke dah penuh, dia seorang-seorang kat belakang. Nak menyelit tak boleh lah. Hukum makruh semayang seorang-seorang. Kata saf ketiga dia seorang, makruh hukum. Kalau seorang dengan seorang, imam seorang, makmum seorang, kena duduk gini, kaki dia, tumit dia, dekat semua. Kalau macam ni makruh. Kalau dua orang baru macam ni sunat. Dua orang makmum. Jadi sekarang ni bukan dua orang, berlambak ada makmum. Cuma tak boleh nak menyelit, dia duduk seorang-seorang kat belakang. Hukumnya makruh. Kerana sekurang-kurang saf dua orang. Tapi macam mana tak ada orang? Tengok kat belakang, tak ada. Maka sunat bagi dia, panggil makmum tu untuk undur belakang. Makmum yang kat depan. Dan pastikan makmum tadi, yang dia nak panggil tu, pandai. Nanti dia tunggu kat luar, bergaduh lah. Oh, aku semayang, kau kacau aku. Nampak? Pandai. Tengok agak-agak, pandai ni. Kalau tak pandai pun tak guna juga. Dia tak berani nak undur ke belakang. Tak berani, nak ghostan. Tak berani. Nak tengok belakang macam mana. Cuik-cuik macam tu pula. Dia pun batal. Aku batal ke? Mana ada najis ke? Tak cicak ke? Kita nak masuk lain, dia masukkan lain kan. Jadi, kena tengok orang ni, orang jenis mengaji, orang pandai lah. Kalau tidak, duduklah seorang-seorang. Tapi hukum makruh lah. Pahala saf tu tak ada. Kalau 27, dapat 26 aja. Mana satu lagi? Pahala saf tak ada. Putus saf. Ataupun makruh lah. Bila makruh, potong. Bukan 27 tak dapat. 27 dapat. Tapi tolak satu. Tolak apa tu? Pahala saf. Pahala saf tolak. Dapat 26 lah. Okeylah juga. Cuma nak mengelakkan makruh. Jadi, cara dia bukan cuit dulu. Allahu Akbar, baru cuit. Syariat ini yang dikiaskan dengan nak jadikan dia imam. Sebab tu kata, itu bukan untuk jadikan orang tu imam cuit. Bukan. Untuk tarik makmum ke belakang. Bukan untuk cuit nak suruh dia niat imam. Tidak. Sebab dia tak niat imam pun tak ada masalah kan. Malah kalau dia tu makmum masbuk, dia dah dapat 27 dengan imam asal. Buat apa lagi nak bagi dia 27 dan tak dapat pun 27. Lepas kita cuit dia niat imam, dia makmum, masbuk tambah rakaat, tiba-tiba cuit, bila cuit dia niat imam balik, tak dapat pun lebih. Tetap dapat pahala asal dengan imam asal. Jadi buat apa? Tak ada sebab pun. Okey. Cuma tak salah kerana dikiaskan dengan nak tarik makmum duduk dua orang kat belakang. Dikias. Pastikan selepas takbir baru cuit. Sama juga nak tarik makmum yang kat depan pergi belakang pun, Allahu Akbar baru cuit. Jangan cuit dulu. Kalau cuit dulu dikira kacau orang semayang. Kalau takbir dulu makna dah masuk semayang. Orang semayang dengan semayang dia ada connection. Maka tak nama kacau. Macam mana ada yang batal, pakat-pakat nak penuhkan saf, melangkah sebagainya kan. Itu tak dikira kacau lah. Sebab sama-sama semayang. Tapi sebelum takbir belum semayang, kau cuit apa hal? Maka berdosa. Kat situ haram. Jangan pula bila kita dah takbir dan kita seorang-seorang hukum makruh, kita cuit dia. Dia undur, kita masuk depan pula. Memang bergocoh kat luar tu. Aku pula jadi makruh. Ada orang buat gitu. Buat macam mana? Buat dalam YouTube saya tengok. Tak tahulah dia berlakon ke, dia buat lawak ke apa. Tak tahulah. Kita tak nampak pun dia gelak. Tapi kita yang kat luar ni gelak. Dia takbir Allahu Akbar, lepas tu dia cuit. Oh, yang ni pandai lah. Dia tengok sikit. Agak-agak lah. Nanti kan undur-undur kena orang pula kan. Tengok. Dia undur belakang, yang ni pergi depan. Masuk dalam. Kurang hajar. Memang tunggu kat luar. Orang kita tunggu kat luar. Kejung ramai-ramai dia. Sebab yang tu jadi makruh lah pula. Aku elok-elok dalam saf, aku jadi makruh. Engkau datang lambat.
Gitu. Okey. Jadi tak perlu cuit imam, tak perlu cuit untuk nak bagi tahu dia, weh aku nak jadi makmum, tak perlu. Tak perlu. Jika nak juga takbir kuat sikit aja. Allahu akbar. Dia tahulah dia niatlah imam. Kalau dia tak niat pun dia punya pasal. Sebab dia tak mengganggu pun makmum punya solat. Makmum tetap dapat 27. Ya. Oh, yang undur tadi ni. Yang undur seorang tadi ni. Lepas dia duduk macam biasa je seorang-seorang, takbir, lepas takbir cuit. Okey, cuit bahu. Cuit bahu. Oh, dia jauh. Kalau dia jauh pergi dekat yang sedekat yang boleh, tapi takbir dulu. Pergi agak-agak yang boleh, kadang-kadang dia betul juga. Kena macam tu kan. Tapi kalau betul, dia tak sampai kan. Dia kena duduk setengah saf, takbir, lepas tu cuit, lepas tu pergi belakang, undur belakang lepas cuit tu. Makmum yang kat depan tu dia jangan dada jaga macam biasa, sebab dada tak menghadap kiblat batal. Jaga, dia tunduk tengok macam ni. Macam ni boleh nampak dah. Okey. Lepas tu kalau dia nampak orang kat sini dia tahulah kat sini boleh pergi kan. Kalau dia tengok sini ada orang, kalau dia tengok tak ada orang, mana dia boleh undur. Undur ke belakang. Macam ni boleh. 1, 2. Kalau biasa orang Melayu buat gini. Boleh juga. Maksudnya cuma tak semestinya gitu. Dia boleh gini. 1 terus ni terus. Cepat sikit sampai. Kalau sama juga nak ke depan kan. 1 biasa orang nak buat 1 macam ni. 1 lagi. Boleh je. Tapi tak semestinya. Macam ni boleh. Tekan terus masuk soft. Dia bimbang takut 1, 2, 3. Dia bimbang tu. Sebab tu dia 1, 2, 1, 2. Sedangkan yang kira 1 yang pergi aja. Yang ini tak kira. Macam kita macam ni, kita gerakkan ni, gerak 1. Ke sini dia tak kira, kosong balik. Dia bukan 1, 2, tidak. Kembali kepada asal dia tak kira. Macam tu juga melangkah kira 1. Yang ni bukan langkah, ini kembali kepada asal. Maka dia tak kira. Jadi kalau macam 1, 2, yang ni tak kira sebab dia kembali kepada asal. Dia panggil tabi', ikut. Macam tu juga nak undur. 1, 2. Ini tak kira, bukan 3. Cuma kadang-kadang bahaya juga, buat sesuatu tak apalah. Okey. Cuma kalau tak sampai, duduk dekat dulu, lepas takbir, cuit dia, cuit pula. Jangan cuit gini. Dia ada cara cuit pula. Dia macam picit horn. Perasan tak? Kita picit horn kalau ada apa-apa, horn kereta, horn motor, dia ada horn marah. Macam mana horn marah? Pet. Horn marah. Kalau tet apa? Kan maksud dia. Dia ada kan? Kalau pet, itu maksudnya taklah marah sangat, lebih sikit. Dia ada tu. Tapi kalau pet, memang berhenti, turun, tumbuk. Dia kena macam ada orang nak lintas, dia tengah tunggu, kita laju ni, kita tak dia tak berjalan lagi pun, kita bimbang takut dia tiba-tiba, kita pun kan. Dia ada cara horn juga. Macam tu je cuit ada cara dia. Dia kalau macam tu, dia lain, dia macam mari sini kejap, betul tak? Sendiri fikirlah. Kalau orang tiba-tiba je kini kejap, kalau ada macam ni, maksudnya kau dah batal, betul tak? Faham dengan goyak, faham dengan tu. Kalau apa tu? Gosok. Tak tahu apa. Tapi kalau macam ni. Dia macam apa Dia bukan panggil. Kalau panggil macam ni, kan? Kan kita panggil orang, sini kejap. Kalau macam ni, macam dia pun fikir, apa benda? Ini bukan panggil. Ini ada orang nak duduk belakang kot. Kalau dia tahu lah. Jadi cara cuit pun pandai, kena pandai juga. Dia jangan macam ni. Sini panggil. Kalau macam ni, kalau lama, tu sebab tu boleh jadi salah faham. Sama macam tu. Nak horn orang pun pastikan kena pandai berapa lama nak picit horn tu. Silap-silap maksud je lain, orang tu batal untuk marah kita. Sebab cara nak tu. Cara tu. Jadi terbaik adalah letak tangan tu berapa? 1,5 saat. Jangan
Kalau orang tahu pun dia boleh bajet lah. Sebab kalau macam contohnya, kalau ada tahi cicak dekat kaki dia, kalau kain dia berlubang, macam mana kita nak cakap? Dalam soft. Kalau dia sembahyang seorang, kita boleh cakap, tengok muka dia, tu. Nampak punggung. Putih molek, hitam molek tu. Nampak tu? Berlubang kat luar. Senang. Tapi kalau dalam soft, macam mana? Jadi, ada cara cuik dia. Kan? Ataupun ada cara tarik dia. Kalau tarik, tarik. Macam mana? Kan dia ganggu orang sebelah, apa hal ni? Jadi dia ada tu, cara nak cuit tu. Itu masing-masing bergantung kepada cara kita lah. Bergantung pada kita. Dia tak adalah dalam syarak macam mana nak cuit tu. Jadi cuit dia 2 saat lah. 2 saat. Pegang tu. Ataupun slow, nak kena tak kena je. Macam berhati-hati pegang tu. Sebab nak bagi tahu kita bukan nak kacau. Jangan. Tak tahu apa maksud. Apa maksud dia? Apa maksud? Macam tu lah. Kalau macam ada najis ke, macam tu juga. Macam pegang, siap cakap. Cakap lagi. Dia ada cara dia kan. Nanti kan kita nak beritahu dia kain dia berlubang, ada tahi dekat kaki dia. Dia tak nak berhenti je. Dia dalam soft. Kalau seorang senang, kita pegang tarik dia keluar je. Kalau dalam soft, dia ganggu kan. Dia ganggu. Dia tak boleh gitu. Dia pertama kita ambil hukum umum dulu. Yang tadi tu kita campur dengan keharmonian soft itu. Jangan cerita harmoni dulu. Kita ambil hukum asal. Lagi dekat dengan imam, lagi afdal. Situ tempat dia. Sama ada soft pertama, kedua, tiga, keempat. Macam kita nak duduk kan, mana lagi afdal? Yang ujung tu soft pertama ataupun yang kat belakang imam? Belakang imam lagi afdal. Sebab tu belakang imam lebih-lebih lagi 3. Kenapa paling afdal? Sebab paling dekat dengan imam. Kenapa paling afdal? Apa-apa hal dia boleh ganti. Apa-apa hal dia boleh ganti. Kalau imam manusia, boleh kain terkoyak, boleh terkentut kan? Boleh tengah-tengah semayang teringat dekat rumah masak air yang zaman dulu punya kan bunyi ting tu tak tutup. Agak-agak imam perlu habiskan semayang kalau macam tu. Rumah kayu. Batal kan melampau kan? Melampau tak kalau batal kan? Masa dia datang tu, dia masak air. Air tu katalah nak bunyi dah kan? Tapi dia tak ingat, dia terus datang semayang. Lepas dia datang, ada azan, ada qamat, ada qabliyahnya. Dia tengah semayang rakaat yang kedua. Berapa minit tu? 15, 20 minit. Agak-agak berapa lama dah? Rumah dia rumah kayu. Bunyilah kat rumah dia. Rakaat kedua dia teringat. Okey. Kalau dia batalkan, melampau tak? Rasa melampau? Imam tadi batal sebab ada lagi 3 rakaat. Baru 2 rakaat kedua. 2, 3, 4. Katalah sembahyang isyak ke apa ke buat. Melampau tak dia batal? Tak melampau. Nak selamatkan harta tu. Tak melampau. Dia batalkan. Tiba-tiba dia batalkan. Yang belakang ni ganti ni. Yang paling dekat yang 3 ni. Boleh jadi gitu. Tiba-tiba kereta tak mati enjin. Duduk pada kat luar, pintu terbuka. Macam bagi sedekah aje. Dan bimbang tak? Bimbang. Maka untuk selamatkan harta dia boleh belah gitu je. Boleh. Macam mana saya ni? Yang belakang ni yang ganti. Yang 3 ni. Yang 3 di belakang. Sebab tu dia paling afdal kerana dia paling dekat dengan imam dan dia pengganti imam. Backup. Itu secara umum. Jadi makin jauh daripada imam, makin kurang lah. Kalau dia soft pertama, makin jauh. Soft yang kedua, sama juga. Lagi dekat dengan imam, lagi afdal. Itu secara umum. Jadi kalau nak cuit tadi, tengah jugalah. Secara umumnya. Sebab tengah tu yang paling dekat dengan imam. Cuit kat situ. Maksudnya, dia duduk soft yang ketiga, paling dekat dengan imam lah, duduk belakang imam. Jadi bila dia duduk situ, dia cuit yang belakang imam jugalah. Yang belakang soft yang kedua. Okey, cuma dia kata dari segi lain pula, itu masalah lain. Iaitu menyebabkan kosong kat tengah. Ada orang dia akan rapatkan. Ada orang dia biar kosong. Satu lagi dia bila begitu dia menyebabkan ramai orang terbabit. Kalau belah sana ada 10, belah sini ada 10, dia cuik kat tengah, 10 orang kena bergerak. Terbabit. Kalau dia pergi kat tepi,
Seorang dua je yang terbabit. Dari segi afdal, tetap juga kat tengah. Cuma tak salah kalau kat tepi. Cuma kalau pernah satu ketika Nabi bagi tahu siapa yang paling dekat dengan imam paling afdal. Pakar-pakar berebut nak duduk dekat dengan imam, dengan Nabi lah masa sembahyang. Lepas pada tu Nabi tengok, oh tak boleh jadi pakar berebut. Siap nak undi. Aku nak duduk sini, aku nak duduk sini. 1, 2, 3, 4. Duduk sana 6 daripada imam. Duduk sini 4. Aku nak duduk. Aku datang dulu. Undi. Dalam hadis ada cerita, kalau kamu tahu kelebihan, kamu akan mengundi. Tak kira, undi. Bergocor-gocor kan. Kita, sila. Bagi orang lagi. Terbalik. Harmoni. Tak apalah. Itu nanti dulu. Kita cerita yang ni dulu. Yang bab harmoni tu tak apa. Itu bab lain. Dia panggil aridi. Masalah yang datang kemudian. Itu kita cerita lain lah. Ceritanya yang ni dulu. Istilah yang dipanggil, istilah fiqh dia panggil al-isaru fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Bila bagi orang masuk sah yang lebih besar, pahala. Perkara yang agama, perkara ibadah, perkara haloba dalam pahala tadi, dalam fadilat tadi, kita bagi kat orang makruhun. Wa fi ghairiha mahbubun. Selain daripada itu bagus kalau bagi kat orang. Contohnya, kita layak terima zakat. Dah dapat dah pun nombor zakat. Kita kata tak apalah, bagi kat dia lah zakat. Saya tak apalah, dia lebih memerlukan. Bagus. Kalau ada banyak makanan, macam mana ada, kita ayam, udang, sotong ada dalam pinggan kita. Kita bagi kat orang, kita ambil biasa-biasa dah lah. Sebab macam mana dapat special, contohlah. Special dapat bagi kat orang, bagus. Tapi ada yang tak bagus. Apa dia? Ada soft bagi orang, tak bagus. Ada duit, boleh pergi haji, bagi kat orang. Suruh orang pergi haji. Sedangkan dia tak pergi lagi, tak bagus. Tak bagus tu makruhun. Termasuk soft apalah. Macam tu juga korban. Ada duit untuk dia seorang. Ada duit banyak tu je lebih ada, buat korban. Dia pergi bagi isteri buat korban, makruhun. Dibenci. Sepatutnya dia lah buat. Kalau ada dua, barulah buat dia dan isteri. Dah isteri tak ada lah. Tak adalah, dia lah buat sebab duit dia kan. Jangan bagi orang kan. Itu istilah lah. Habis. Tak bab harmoni, bab apa, tak apalah. Ya ke sebab nak harmoni? Siap bagi orang duduk depan, pahala lebih. Okey. Jadi lagi dekat imam. Bila Nabi kata siapa duduk dekat imam afdal, pakar-pakar berebut. Nabi pun kata lagi ni, siapa duduk yang dekat tapi belah kanan, itu juga afdal. Legalah sikit. Yang tak dapat duduk dekat ni, tak apalah, dia belah kanan. Tapi soft dia jadi berat sebelah. Belah kanan aja. Nabi bagi. Lepas tu Nabi kata lagi, sesiapa yang penuhkan belah kiri, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala soft. Yang kedua, pahala bagi balance. Pergi balik. Jadi itulah jawapannya. Jadi afdal dekat dengan imam. Yang kedua, afdal kanan, menganan imam jika sama-sama. Makmum sini daripada imam ukur 5 kaki. Yang belah kiri 5 kaki, maka afdal belah kanan. Yang nak tambah sah ni, nak tambah makmum belah kanan. Bila sama. Tapi bila belah kanan dah tak balance, belah kiri dapat pahala balance dia panggil, bagi cantik soft. Dapat pahala lain. Walaupun kurang dari segi kanan, dapat yang itu. Okey, bila nak tarik ke belakang, yang mana? Kalau jika nak tengok hukum asal, tak, kat situ lah. Cuma kadang-kadang kita tengok dia ni tak tahu, kita cari ujung-ujung pun tak apa. Tak ada masalah ada ujung pun. Cuma tak balance. Jadi soft tu tak cantik. Sebab dalam solat berjemaah, dia ada peraturan yang wajib, contohnya 12 peraturan yang wajib, dan dia ada peraturan yang sunat ataupun kita panggil adab berjemaah. Dia tak batal, tapi sebab dia jadi tak cantik, maka ada hukum makruh kat situ. Sebab tu kalau duduk tepi tak cantik. Imam boleh je duduk tepi tu, bukan duduk tengah. Boleh, sah. Janji duduk depan. Dia ada hukum makruh kat situ sebab tak cantik. Dia kena cantik. Sama juga orang lain semua, bukan, imam dah tahiyat akhir, Allahu Akbar, dia masih lagi sujud.
Tak salah kan? Tak salah. Sebab ada banyak doa nak baca ni. Imam tak ada doa sangat, tak ada doa sangat. Dia banyak, maka dia seorang-seorang tertonggeng kat situ. Hukumnya makruh. Kenapa? Tak batal. Wuduh tak? Wuduh rupa tu. Wuduh. Maka ada hukum makruh kat situ. Macam tu juga, imam dah sujud, dia tak sujud lagi. Imam duduk di antara dua sujud, baru dia sujud. Saja je. Saja nak lawan tokeh. Dia nak jadi imam tu. Imam sujud yang kedua, dia baru duduk di antara dua sujud. Kenapa tu? Nak baca Rabbi fili warhamni. Kalaulah tak sempat baca, afdal berhentikan terus. Tak payah baca. Tak payah baca, afdal lagi. Makna apa? Tuntutan ikut imam terus. Imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Lebih besar tuntutan daripada Subhana Rabbiyal A'la, daripada Rabbi fili warhamni, daripada yang lain-lain, daripada baca surah. Kalau dia berdiri baca surah, Subhana Rabbiyal Azim, lebih besar tuntutan ikut imam. Masih ikut, imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Kecuali Fatihah. Fatihah bawa ada cerita je. Kena habiskan juga di maaf 3 rukun panjang, bawa ada cerita dia lah. Masbuk tak masbuk. Selain pada Fatihah, afdal. Imam pergi, makmum pergi. Terus. Tapi jangan sama dengan imam. Jadi imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Imam pergi, makmum pergi. Sebab cantik tak? Cantik. Tengoklah perbarisan baru ni. Lama tak buat perbarisan Merdeka kan? Cuba tengok. Tengok. Tak tengok lah. Straight tu. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Pusing. Perbarisan hari kemerdekaan. Cuba tengok. Cuba kalau ada seorang je askar. Kiri kanan, dia seorang je macam ni. Dia seorang je. Memang kau pumping 100 kali. Siapa askar tahu lah. Sebab apa? Tak cantik barisan. Macam tu lah semayang. Okey. Baru satu bagi. Pukul 7 dah. Jika meniat. Okey. Okey. Jadi kita faham, imam tak wajib niat imam. Imam tak wajib niat imam. Imam tak wajib niat imam. Kalau dia tak niat imam sampai kesudah, sampai salam pun tak apa. Tapi rugilah dia, tak dapat 27. Makmum kena niat makmum. Kalau tidak, makmum batal ketika rukuk. Okey. Dan kita dapat faham, imam, jika imam tak wajib niat imam, begitu imam tak wajib niat imam, kalau makmum ada kat belakang, begitu juga imam boleh niat imam walaupun tak ada makmum kat belakang. Dia terbalik. Sama-sama. Makmum ada kat belakang, imam tak nak niat imam. Tak nak niat. Boleh dengan maksud sah. Ataupun terbalik. Makmum tak ada, dia niat imam. Ni jenis nak lawan tokeh saja ni. Makmum tak ada, dia pergi niat imam. Makmum ada, dia tak nak niat imam. Boleh. Imam boleh niat imam walaupun makmum tak ada kat belakang. Imam boleh tak nak niat imam walaupun makmum ada kat belakang. Tapi makmum mesti niat makmum kan. Cuma saya rasa dah pernah cerita, tapi bukan cerita kat sini. Cerita tempat lain, tapi baru je sehari dua. Pernah jadi kat saya gitu. Bukan gitu lama dah lah. Dalam 9 tahun, 10 tahun lepas. Satu jalan tu dia hutan. Masa tu lah dia jalan agak, ada satu surau. Sebab dia nak buat highway kat tepi. Surau tu macam mati sikit lah. Macam tak berapa orang nak pergi. Sebab ada dia buat highway tepi tu. Tapi jalan bawah masih lagi ada. Siap highway nanti dia tutup lah jalan bawah tu. Jalan tepi tu. Di antara Puncak Alang ke Meru, Kelang. Siapa tahu jalan tu. Jalan 9 km ada jalan. Semua tu 9 km. Kalau kat Puncak Alam ni majulah UiTM lah apa. Meru majulah. Meru Kelang tu. Di antara tu. Ada 9 km. Ada rumah-rumah. Bila dia buat highway, rumah jadi kat bawah. Asal rumah cantik. Bila dia buat highway, dia tinggi kan. Rumah jadi kat bawah kan. Adalah jalan kecil tu. Dan ada surau. Surau tu jadi mati. Sebab nak pergi payah dah. Sebab highway kat atas, dia jadi macam mana tah? Diorang pergi ke surau atau masjid lain. Masjid dekat tengah bandar Meru. Tapi surau tu masih lagi ada yang hidup kan. Orang-orang tua hidup kan. Yang orang lama lah. Yang baru-baru semua pergi tempat baru lah. Kita tengoklah, lalu malam-malam cerah kadang-kadang. Kadang-kadang gelap. Kadang-kadang ada. Mungkin Zuhur Asar tak ada kot. Satu hari tu, balik, Maghrib dah. Perjalanan tu mungkin dalam 10-15 minit baru sampai ke destinasi, ke Meru. Tengok singgah. Masa tu pukul 7 lebih.
Masuk, buka lampu semua. So, kita seorang kena buka lampu, tunggu. Tak ada orang datang azan. Mungkin tak ada orang nak macam mana. Tak salahkan John. Sebab ada orang sayang kan, dia akan datang juga. Ada orang kata, baik kita pergi masjid besar. Masjid apa nama? Lupa dah masjid kat Meru tu. Besar tu. Apa nama? Lama dah. Akhir sekali, tunggu 7:30. Masa tu, Maghrib 7 suku. 7:30 tak ada orang datang. Sembahyang seorang lah. Saya nak cerita apa? Kan boleh niat imam. Niat imam. Allahu niat imam. Sebab kalau ada makmum nanti, tak payah niat dah. 7:30 sembahyang. Sembahyang, baca slow je lah. Tak kuat sangat. Lalu mic pun tak tahu ke mana. Sembahyang gitu. Bila baca sederhana lah. Baca sederhana punya kekuatan. Masa rakaat yang kedua, waladdallin, amin, bunyi kat belakang. Amin. Kita sangka ada orang kat belakang. Habis sembahyang tengok tak ada orang. Tak ada wirid, tak ada doa. Bagus, tak kata balik. Itulah kali pertama dan terakhir saya pergi situ. Tak pergi dah. Siapa duduk kat jalan tu, saya tak ingat jalan apa. Dia antara Puncak Alam ke Meru tu. UiTM Puncak Alam, nak pergi ke Meru tu 9 km tu kat tengah-tengah. Ada surau. Rupanya tak tahu lah, mungkin jin ke apa kan. Jangan, tak mau lah. Boleh kawan tak mau kawan lah. Cari kawan lain lah. Kawan yang boleh nampak kat mata ni pun depan baik, belakang katok kita. Ini kawan yang tak nampak. Lagilah bahaya. Ni kawan baik ni. Cakap baik-baik, makan sekali. Kat belakang dia bantai kita. Dalam Facebook. Lain macam. Dia ingat kita tak tahu. Kawan-kawan yang dia bantai tu kawan kita juga. Apa sah aku dah tak baik kan? Dia dulu macam ni. Tiba-tiba nampak duk bantai sini-sini. Apa hal ni? Sabar lagi. Pergi lagi. Makan sekali. Jumpa. Okey lagi. Tiba-tiba katok pula lagi. Apa hal ni? Itu kawan nampak depan mata. Kawan tak nampak? Agak-agak apa? Lagi bahaya. Tak payah kawan lah. Tak payah kawan lah. Itu antara alasan ulama mengatakan haram berkawan dan berkahwin dengan jin. Berkawan pun tak boleh. Sebahagian kata boleh, yang kata tak boleh ni. Tak boleh berkawan dan berkahwin dengan jin. Sebahagian kata boleh. Sebab Nabi, ada riwayat mengatakan Nabi Sulaiman, Balqis tu adalah salah seorang. Tak ingat mana ayah dia ke mak dia jin. Tu kata jangan tulis dekat apa? Apa dia panggil? Nak jemput orang kahwin ni, kad kahwin. Seperti Nabi Sulaiman dan Balqis. Woi, Balqis tu apa woi? Keturunan jin. Datuk apa? Dr. Harundin. Dia dapat daripada dia lah bahawasanya Balqis tu keturunan salah seorang. Mak dia jin, ayahnya jin. Maknya jin, ayahnya manusia. Dapat anak Balqis. Sebab tu nama Balqis ni jin kadang-kadang tersilap. Dia anggap anak dia. Kita nak panggil Balqis. Itu jadi antara nama-nama yang taklah salah, bahaya sikit lah. Ada beberapa nama belas-belasan. Itu pun bukan dalam syarak pun. Itu pun pengalaman orang-orang tu. Yang kata kenapa anak aku asyik kena rasuk je, asyik kena istiria je, tengok nama apa. Jadi dalam nama ni banyak kena lah. Nama ni dia buatlah kajian. Tapi tak semestinya begitu. Adalah orang-orang dulu kan, dia tengok kalau setakat aku berobat selama 30 tahun, nama ni 5-6 kali lah. Maknanya nama ni kita tak boleh kata nama ni tak boleh letak. Sebab anak jin pun nama yang sama. Tak boleh kata gitu. Macamlah kita berkawan dengan jin kan. Tak boleh berkawan. Jadi cerita Piramli tu mengarut lah. Yang kawan dengan anak jin geding mengarut. Satu lagi, anak jin dia tak ada kecil besar tu. Tak ada. Jin dia lahir, dia dicipta daripada api. Dia tak ada macam kalau daripada tanah macam kita, dia ada kecil, makin besar. Api tak ada. Kalau contohnya kita ambil tanah liat besar ni, kita bagi dua. Maka yang ni jadi kecil kan. Besar, tanah liat, kita ambil sikit. Kita ambil lah sikit. Besar ni. Tanah besar ni. Tanah liat, kita ambil besar ni je. Maka yang tadi berkurang. Berkurang lah. Sebab dah kita ambil sikit. Asingkan. Sebab tu, anak kita kecil. Tapi api, macam tu ke? Ambil kertas bakar, ambil kertas yang kedua, bakar. Jadi kecil ke? Besar juga, besar sama. Sebab tu, anak jin besar terus.
Sama dengan bapak dia, sama dengan mak dia. Dia bukan kecil macam betul lah. Anak dia tak ada kawan sebab anak jin semua jahat-jahat, dia kata. Nak cari Ahmad Al-Bab. Yang itu mengarut. Sebab anak jin besar macam mak dia, besar macam bapak dia. Anak jin ni. Dan anak jin ni dia terus mukallaf. Maksudnya terus wajib sembahyang kalau Islam. Lahir-lahir, istilahnya lahir lah kan. Lahir-lahir terus wajib sembahyang. Kita dia ada mumayyiz, dia ada baligh, tunggu dulu kan. Dia tak ada. Lahir-lahir, kita istilah lahir lah. Dia bukan lahir, tapi kita istilahkan lahir lah. Beranak-beranak lah. Beranak-beranak terus wajib sembahyang kalau Islam. Sembahyang. Terus wajib belajar, terus semua wajib. Dia bukan makin kecil, makin besar, bukan. Nanti kita fikir macam tu pula. Kita rasa jin pula Memang seronok kita rasa jin. Sekejap, nak habiskan ni sikit lagi. Okay. Bersalahan makmum jika meniat ia akan mengikut imam di tengah sembahyang tiada dapat fadilat, bahkan makruh kan sebut tadi. Apa maksud makmum niat ikut imam tengah-tengah sembahyang? Apa maksud tengah? Allahu Akbar, tengah lah tu. Allah tu dia tak panggil tengah. Allahu Akbar apa ni? Takbiratul ihram. Allah, niat makmum kat situ. Dia panggil ketika nak masuk pintu sembahyang. Bila Allahu Akbar, makmum kat situ, dia panggil tengah dah. Bukan tengah betul-betul tengah, bukan. Masuk tengah bukan dalam takbir. Makmum niat bukan dalam takbir, tak dapat 27. Tiada fadilat, tak dapat 27. Dapat satu aja sebab makruh. Jika niat bukan dalam takbir, dah sebut tadi tu kan. Jadi nak niat makmum dalam takbir untuk dapat 27. Yang kita buat dah betul lah. Cuma kalau buat kat luar pun sah sembahyang juga, tapi tak dapat 27, hukumnya makruh. Ataupun istilah dia panggil luput fadilat berjemaah. Sembahyang sah. Berbeza dia kata bersalahan makmum, bersalahan imam. Imam ni pula, jika imam tak niat langsung imam, tak dapat pahala, tak dapat 27. Kalau imam niat rakaat kedua, imam niat rakaat kedua, baru niat imam. Adakah macam makmum? Kalau makmum niat lambat sikit kan tak dapat 27. Imam niat lambat sikit macam mana? Tetap dapat juga 27. Contohnya dalam takbir dia tak niat imam. Kemudian masa baca waladdallin amin, imam baru niat imam. Maka dapat 27. Dapat. Imam special. Dapat. Makmum kalau diam macam tu tak dapat. Ataupun rakaat pertama tak niat imam lagi. Rakaat kedua baru niat imam. Dapat 27. Cuma 27 yang dapat tu tak sama lah 27 awal. 27 awal tu besar pahala. 27 ni kurang sikit. Macam tu lah. Tapi 27 tetap 27. Jadi kita dapat faham, imam boleh niat kat mana-mana. Walaupun fil alamin innaka hamidum majid, nak assalamualaikum warahmatullahi ni. Imam, Allah lambat baru assalamualaikum warahmatullahi, dapat 27 juga. Tapi tak samalah pahala 27 yang dalam takbir. Tapi dapat. Kalau makmum buat begitu, sebelum salam baru niat makmum, batal lama dah. Masa rukuk batal dah. Ya. Okey. Jadi itulah perbezaan imam. Niat imam, makmum niat makmum. Kecuali sembahyang Jumaat jangan buat hal dalam takbir. Kenapa beza ni? Kenapa beza? Apa perbezaan? Kenapa ada perbezaan di antara niat imam dengan niat makmum? Niat imam boleh dapat 27 aja kat mana-mana pun. Niat makmum tak boleh. Kat mana tu? Kenapa begitu? Sebenarnya imam sebelum jadi imam dia mesti sembahyang seorang. Percaya tak? Setiap imam yang sembahyang sebelum dia jadi imam mesti dia sembahyang seorang. Apa buktinya? Buktinya mana boleh imam dan makmum takbir sama-sama? Boleh tak? Okey, cepat-cepat nak takbir ni. 1, 2, 3. Allah, imam Allah, makmum Allah. Boleh tak? Tak boleh. Imam sah, makmum tak sah. Sebab apa? Sebab imam kena ra dulu, Allahu Akbar, baru makmum kena a. Kalau imam baru Allah, makmum dah a, tak sah makmum. Sebab imam tak sembahyang lagi. Okey. Jadi ada tak imam dan makmum serentak? Tak ada. Jadi imam seorang-seorang lah dulu. Ada makmum? Tak ada. Sebab tu tak ada masalah dia. Dah memang jenis imam mesti sembahyang seorang dulu. Cuma sembahyang seorang 1 saat, 2 saat, 3 saat, baru ada makmum kat belakang. Sebab tu boleh niat imam walaupun makmum tak ada. Walaupun sampai ke sudah tak ada. Sebab memang setiap imam, niat imam, makmum tak ada kat belakang. Tak ada tu maksud tak ada jadi makmum. Bila? Setelah 2 saat baru jadi ada makmum. Kenapa? Baru makmum takbir.
Itu kalau yang 2 saat. Kalau makmum yang macam-macam hal kat belakang, nak kilah kain lah, nak itulah, nak inilah, 10 saat baru ada makmum kat belakang. Imam seorang-seorang je sembahyang. Boleh ke? Boleh lah. Tak, memang begitu sifat imam. Sifat imam, sembahyang seorang dulu, baru tu baru ada makmum. Sifat makmum, takbir dah ada imam. Tak boleh dia niat makmum, imam tak ada. Sekejap lagi imam datang duduk kat depan. Tak boleh. Tak boleh. Sifat makmum, nak jadi makmum, imam dah ada kat depan. Sifat imam, sifat lah istilahnya, ciri imam, mesti sembahyang seorang, baru ada makmum. Kita tak terfikir je kan. Jadi habis kat situ, imam dan makmum. Apa dia? Lapan niat sunat. Lapan niat macam mana maksudnya? Cara lapan niat? Okey. Yang pertama, yang ini jawabnya mau 10 minit. Yang pertama, bagi ketik. Mana tempat tadi? Kejap nak cari dulu tanda ni. Hilang lah. Maka jika mengikut, ia akan di atas jalan ketulan. Keduanya satu tempat. Berhimpun. Keduanya. Okey, jumpa dah. Okey. Yang pertama, kita kena faham lah niat tu apa. Niat tu lintasan. Niat tu lintasan. Contoh macam ni kan. Dah nak habis ni. Nak Wallahualam ni. Apa nak hantar? Jom. Tersanai. Tersanai. Kan niat tu bangun kan. Itulah niat. Lintasan. Mana ada kat mulut. Aku nak bangun, nak berjalan untuk pergi ke kedai untuk makan roti canai telur. Mana ada kan? Mana ada. Niat ni lintasan. Lintasan, sub dia lintasan ni, dia tidak ada sahaja aku semua, tak ada. Itu niat yang sebenar. Yang keluar dekat mulut, dia panggil lafaz. Ataupun bercakap lah. Lafaz ni bahasa Melayu bercakap. Ataupun yang dipanggil bercakap dalam kepala ni, sahaja aku semayang tu, yang kepala ataupun dalam hati tu, namanya bercakap juga. Jadi kalau kat luar dia panggil bercakap yang ada bunyi kat lidah. Dalam hati yang sahaja aku tu bercakap tak ada bunyi. Dia panggil bercakap dalam hati. Dua-dua bukan niat. Dua-dua bukan niat. Niat ni adalah satu lintasan, yang mana lintasan tu ada bila kita nak. Dan kita nak buat tu sengaja nak buat, bukan kita tak sengaja. Memang nak ni. Nak apa? Nak ni. Nak tu, itulah niat. Itu sebenarnya. Cuma bila sembahyang, dalam mazhab Syafi'i, dia mesti kena ada 3 dalam sembahyang. Mula-mula nak sembahyang. Perbuatan yang bukan perbuatan. Perkara yang pertama dalam sembahyang mesti kena ada 3. Dia panggil muqaranah. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mesti nak buat tu, niat yang kata tadi nak tu mesti ada dalam takbir. Dan ada pula kena ada 3. Nak sembahyang, sembahyang tu sunat atau fardu, dan sembahyang apa? Ta'yin apa? Mesti kena ada. Mazhab lain tak ada. Dan dalam mazhab Syafi'i diasingkan di antara azam dan niat. Dia ada 6 peringkat lintasan hati. Dia ada panggil hajis, dia ada panggil khatir, dia panggil hadisun nafsi, dia ada panggil azam, dia ada panggil niat. Semua Melayu dia panggil niat. Hajis pun Melayu panggil niat. Melayu punya bahasa. Khatir pun Melayu panggil niat. Hadisun nafsi pun Melayu panggil niat. Azam pun Melayu panggil niat. Niat pun Melayu panggil niat. Sedangkan niat dalam sembahyang, niat yang niat betul, bukan niat yang jenis azam. Macam mana? Hajis, kekuatan dia nak buat tu 20%. Kekuatan, tak berapa nak buat sangat, tapi nak lah. Nak kan? Hari ni hari Ahad kan? Rasa macam nak pergi pasar dekat Bandar Kuantan lah. Kan ada pasar tani tu kan? Tapi 20% aja. Ada panggil hajis. Tak kuat sangat, tapi tengok nanti kan. Ada yang kuat sikit. Daripada tu kita panggil lah 35%. Saya letak je persen ni, kuat sikit. Dia panggil khatir. Syaitan dia main kat situ. Khatir. Lepas tu panggil khatir syaitan. Syaitan nak main kat situ. Sebab tu dekat akhirat nanti, kita akan dakwa syaitan. Syaitan tak mengaku. Sebab aku tak suruh kau. Aku khatir aja. Aku bukan suruh kau buat. Aku cuma khatir, bagi lintasan. Bagus juga kalau rasuah ni, contoh kan. Tapi kekuatan dia 30-40% je. Kalau azam 80, buat. Azam, sesiapa yang berazam nak buat jahat dapat dosa dah.
Kan kita tahu, kalau nak buat baik, dah dapat pahala, walaupun tak buat. Tapi kalau nak buat dosa, tak dapat dosa lagi sehingga buat. Okey. Sebenarnya, dia ada martabat tu. Kalau berazam nak buat, dah berdosa. Cuma, kalau bukan khatir, himmah hasanah, hamun. Dan satu lagi tahap, hamun dia panggil. Dalam 50% lebih sikit. Kekuatan tu. Jika hamun nak buat, dah dapat pahala. Kekuatan nak buat tu 50%. Dah dapat pahala. Tapi kalau 50% nak buat, kekuatan nak buat tu 50%, jahat, tak dapat dosa lagi. Itu kat situ beza dia. Tapi kalau azam nak buat jahat, dosa dah dapat. Walaupun tak buat. Dia beza tu. Kekuatan nak sangat 80%, tak buat lagi je, tapi nak sangat, dosa dah. Hari ni kita luluskan projek. Hari ni ada orang datang, dia nak jumpa, dia kata nak bagi duit kopi. Tukarlah nama, rasuah kan nama buruk, tukar. Kita solek duit kopi. Okey, nak bagi duit kopi. Kita nak sangat, 85% kita nak. Tapi kita tak buat lagi sebab ada kat rumah lagi, nak pergi kerja ni. Dosa dah. Tapi kalau 50-50, nak ke tak nak, macam best je, macam nak tak nak, tak berdosa lagi. Kat situ yang kata tu, dia punya kekuatan dalaman. Okey, kat mana niatnya? Niatnya bila 100%. Nak tu 100%. Dan mesti buat terus. Itu niat. Itu mazhab Syafi'i. Sebab tu dalam takbir kena ada qasad ta'arud ta'yin. Dan kena dalam takbir. Sebab apa? Dalam takbir itulah bermula sembahyang. Okey. Jadi macam mana nak masuk dalam takbir? Niat tadi. Niat yang kita kata aku tengah pakai selipar, aku tengah pecat selipar basuh kaki. Mestilah nak sembahyang kan? Masuk masjid bila tu masuk surau. Takkan nak berak kot. Nak sembahyang lah. Itulah niat. Itu bukan niat. Itu Melayu punya niat. Itu apa dia panggil tu? 80% nak sembahyang. Itu dia panggil azam. Azam dalam mazhab Syafi'i, rukun 13, yang pertama bukan azam, niat. Sebab tu tak boleh. Memang betul orang kata dah duduk dalam saf, dah memang belakang imam takbir nak sembahyang lah tu, dah niat lah tu. Sabar dulu. Sebab niat Melayu ada 6 martabat. Niat mesti nak terus buat, nak buat. Okey, macam mana nak lintaskan itu? Kan susah. Bagi orang yang susah, bagi orang senang aja. Okey, macam mana nak umpan niat tu keluar? Umpan, istilah dah susah sangat. Nak pergi makan tak susah pun nak niat. Maka Allah terlupa niat makan, dah tiga suap, tak pernah pun. Ni nak semayang je macam-macam kita. Tak apalah, nak macam mana? Tak apa, no problem, benda kecil je. Okey, semayang 30 tahun, niat tak boleh lintas lagi. Nak kena umpan juga. Teruk sungguh. Nak kena umpan niat tu keluar, baru keluar niat. Sedangkan dah semayang 30 tahun. Kalau semayang baru 5-6 tahun, okeylah, tak reti nak umpan lagi. Jadi macam mana nak umpan? Umpan ni yang nama lafaz. Cara umpan, sebut. Tu cara umpan. Bila kita sebut kat mulut, dia akan turun ke hati. Niat tu akan ada kat hati bila kita sebut kat mulut. Tapi kat mulut tu bukan niat, umpan. Dan sebut kat mulut, kadang-kadang tak keluar juga. Sebut lagi dekat hati, itu pun bukan niat juga. Umpan lagi, korek dia, memang dia akan keluar. Jadi kerana itulah kita Allah sahaja aku, dia 3 je. Sahaja aku semayang, fardu subuh tu je. Kalau nak pahala jemaah, makmuman yang tadi tu, dia tak menghadap kiblat, yang lain semua tu sunat. Jadi Allah, kenapa tu? Nak umpan tu. Macam mana cara umpan? Baca. Tadi baca kat mulut dah, usalli. Tak cukup lagi, tak apa, baca dalam kepala pula. Sahaja aku semayang fardu subuh akbar. Itu bukan niat. Tapi kita umpan dia keluar. Kenapa kena umpan? Orang lain tak umpan pun. Ada orang kena umpan, ada orang tak kena umpan. Dah macam mana? Umpan keluar ni pula bergantung pada kehidupan kita. Kalau kehidupan kita fikir dunia, jap lagi keluar dah fikir dunia dah, maka payahlah sikit niat tu nak keluar. Kena umpan lah. Tapi kalau kehidupan kita akhirat, tak payah umpan, dia keluar. Contohnya, sekarang ni tak boleh sembahyang Zuhur kan? Ada teringin tak nak sembahyang Zuhur? Bukan teringin, rindu. Berdebar-debar nak sembahyang Zuhur sebab rindunya nak sembahyang, aku nak. Ada tak? Tak ada. Sebab tu kena umpan, nak Zuhur nanti. Kalau sekarang ni dah ada rindu menggigil. Kenapa gigil ni? Nak sembahyang Zuhur tapi tak boleh, berdosa. Sembahyang Zuhur sekarang berdosa kan? Tak boleh kan? Sebab tak masuk waktu lagi, mana boleh? Bukan qada adaan, tunai. Nak sembahyang pukul 8.
Allah, pukul 10. Dah dekat dah. Pukul 11. Cepatlah. Pukul 1:30 Zuhur. Agak-agak perlu umpan niat tak? Tak payah umpan dah weh. Aku gigil nak sembahyang pukul 7:30 nak sembahyang Zuhur. Tengoklah kerja kita. Kalau kerja kita dunia je, memang patut pun niat tu tak keluar. Sebab tu kena umpan. Umpan tu dengan lapas. Nah, tu je. Sebab tu orang-orang wali-wali, orang-orang hebat, dia tak perlu dah umpan. Sebab dalam hati dia sentiasa ada nak sembahyang, tapi tak boleh. Bila masuk waktu, terus sembahyang lah. Kenapa? Masuk waktu, aku nak sembahyang fardu subuh. Apa sal? Aku nak sembahyang fardu zuhur. Apa sal pula? Dah 5-6 jam dah menggigil nak sembahyang, tiba-tiba sampai sembahyang, cakap kat diri sendiri aku nak sembahyang. Tak payah dah. Dah ada dalam hati tu lama dah. Maka tak perlu umpan. Tu je lah. Tengoklah kita banyak dunia ke banyak akhirat? Banyak akhirat. Ngaku je lah banyak akhirat. Padahal dunia penuh. Kadang-kadang terlupa. Pukul 3 tak sembahyang lagi, terlupa sembahyang. Tiba-tiba takbir, niat nak keluar. Nak keluar macam mana kau lupa sembahyang? Maka tolonglah dia. Tolong macam mana? Sebut kat mulut, aku nak sembahyang fardu zuhur. Sebut dekat hati lagi. Ingatkan diri, woi, dunia lah kita ni. Ingatkan diri sendiri. Kemudian Allahu Akbar. Waktu tu niat akan senang je keluar. Kita tak perasan pun dia keluar kadang-kadang. Tapi jangan kita kata yang kita baca lafaz dekat mulut ataupun dekat hati tu niat. Itu bukan niat. Wallahu alam. Tu sebab soalan. Saya nak berhenti 10 minit lepas. Kita sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الذين آمنوا وعملوا